Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan tamu Allah yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Setinggi-tinggi syukur dan puji kita nampakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini Allah beri kesempatan kepada kita untuk datang ke masjid lebih awal, dan kita mengambil kesempatan pada tengah hari ini sambil menunggu masuknya waktu sembahyang Jumaat pada hari ini, dengan kita membaca dan mentelaah kitab-kitab sama ada dari ungkapan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan panduan dalam kita menghadapi kehidupan kita di dunia ini sebagai seorang muslim. Tentu yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, setelah berbincang dengan Dr. Azhar tentang pengisian yang sepatutnya kita isi pada waktu dan saat ini, akhirnya kami bersetujulah untuk membaca dalam merujuk kepada kitab karangan Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, yang beliau ini mengarang banyak kitab. Salah satu daripada kitab ini ialah Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin, yang kitab ini cenderung ke arah ilmu tasawuf. Katanya dah ada tafsir, dah ada hadis, akidah. Jadi sekali-sekala kita baca kitab yang berbau tasawuf untuk kita memperhalusi hati, memperhalusi akhlak, dan juga memperbaiki amalan-amalan kita dalam seharian. Tentu yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, anda tidak memula daripada awal kitab ini, tetapi mengambil satu bab di bahagian agak ujung juga, Kitabul Azkar wa Da'awat, kitab yang ataupun bab yang berkaitan dengan zikir dan juga doa-doa. Imam Al-Ghazali mulakan kitab ini dalam membicarakan soal ilmu, kepentingan ilmu, kemudian membicarakan tentang sembahyang, tentang ibadat-ibadat lain, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tapi bukan membicarakan soal fiqh secara mendalamnya, tetapi membicarakan soal ibadat-ibadat tersebut dari sudut tasawuf. Apa rahsia-rahsia sembahyang, apa rahsia puasa, apa rahsia zakat, apa rahsia haji. Jadi itu kita bincang dalam bab ni nanti. Kalau ada kesempatan, insya-Allah dekat-dekat dengan bulan puasa nanti kita buka pula bab puasa. Bukan dari sudut fiqhnya, apa halal haramnya ataupun syarat rukunnya, tapi berbicara tentang rahsia ataupun fadilat-fadilat yang berkaitan dengan ibadat puasa. Jadi pada hari ini, oleh kerana isu sekarang ni isu hangat juga diperkatakan, isu zikir, kan? Sekarang ni orang membicarakan soal isu zikir menari, kan? Goyang-goyang dan sebagainya. Jadi kita nak tengok pandangan ulama-ulama muktabar selain daripada Imam Al-Ghazali. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita lihat pula pandangan-pandangan Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, anak muridnya, berkenaan dengan isu ini, supaya kita tak tersalah langkah.
Kalau kita baca komen-komen dalam Facebook, dalam WhatsApp, ramai orang yang melontarkan komentar-komentar yang kadang-kadang membimbangkan kita. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan lebih bahaya lagi kalau mereka memberi komentar tanpa ilmu pengetahuan, jahil tentang ilmu, tetapi komentarnya panas, seolah-olah mereka itu memberi fatwa, sehingga tidak berlaku adil kepada orang yang terlibat. Jadi kita bertatih-tatih lah hari ini membaca kitab-kitab seperti ini untuk kita sedikit sebanyak mendapat pendedahan tentang pandangan para ulama terhadap amalan-amalan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Adhkar wa Da'awat, kitab zikir dan juga doa-doa. Imam Al-Ghazali memulakan perbincangannya dengan membawa satu ayat Al-Quran. Fadhkuruni azkurkum, fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni azkurkum daripada surah Al-Baqarah ayat 152. Allah SWT menyebutkan, ingatlah aku akan ingat pada kamu. Qala Thabit Al-Bannani rahimahullah, ada ulama Thabit Al-Bannani mengatakan, aku tahu, dia kata, bila masanya Allah ingat pada aku. Kejut orang lain. Macam mana kau tahu Allah ingat pada kamu? Lalu yang orang lain bertanya, bagaimana kamu mengetahui Allah ingat pada kamu? Lalu dia membacakan ayat ini. Dia mengatakan, idza zakartu zakarani. Kalau aku ingat pada Allah, Allah ingat pada aku. Nak cam kita ni Allah sayang atau Allah ingat pada kita, Allah tak ingat pada kita, bergantung pada kalau kita ingat kepada Allah. Allah sebut, kalau kita ingat kepada Allah, kalau kamu ingat kepada aku, kata Allah, aku akan ingat pada kamu. Wa qala ta'ala, uzkurullaha dzikran katsira. Pada surah Al-Ahzab ayat 41. Ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak. Hari ini banyak mana dah kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala daripada semalam, daripada pagi tadi? Atau kita lebih banyak ingatkan dunia daripada ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala? Ingatkan perniagaan kita, ingatkan pekerjaan kita, ingatkan harta benda kita, lebih daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan perintah Allah dalam Al-Quran, sebutlah atau ingatlah aku banyak-banyak. Kita lebih banyak ingat Allah atau banyak ingat benda lain dalam kehidupan seharian kita. Wa qala ta'ala, fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum. Ini berkaitan dengan orang mengerjakan ibadah haji yang berada wukuf di padang Arafah. Allah berpesan, hendaklah banyak mengingati Allah di padang Arafah suatu wukuf masa musim haji, seperti mana yang dihidayahkan kepada kamu. Wa qala azza wa jalla, Allah sebut lagi dalam Al-Quran, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum abaikum aw ashadda dzikra. Selepas kamu menunaikan ibadat hajimu itu, maka ingatlah kamu akan Allah seperti mana ingatan kadzikrikum abaukum, sebagaimana kamu ingatkan bapa-bapa kamu, ataupun lebih kuat lagi, lebih banyak lagi, atau lebih hebat lagi. Allah perintahkan kita selepas menunaikan ibadat haji, maka banyaklah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itulah mereka yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan di atas lambung mereka. Berdiri mengingati Allah, duduk mengingati Allah, baring pun mengingati Allah.
Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Sama maksudnya. Selepas kamu menunaikan solat, Allah kata, maka ingatlah Allah dalam keadaan kamu berdiri, kamu duduk ataupun kamu baring. Ibnu Abbas mengatakan, ditambah lagi tafsir ayat ini mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan baring itu ialah ingat pada Allah malam dan siang, di darat dan di lautan, ketika musafir dan ketika berada di rumah, ketika kamu kaya dan ketika kamu susah, ketika kamu sakit dan juga kamu sihat, dan ketika secara rahsia sembunyi ataupun secara terang-terangan. Maknanya setiap masa, malam, siang, musafir, tak musafir, sihat, sakit, secara kita seorang-seorang ataupun kita berada di hadapan orang ramai, kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menghina ataupun menghina orang-orang munafik, orang yang tidak beriman tapi konon-kononnya berlakon sebagai orang beriman. Allah mengatakan, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik ini tidak mengingati Allah melainkan sedikit. Sembahyang nampak macam sembahyang, tapi hatinya lalai daripada Allah. Baca Al-Quran lebih hebat daripada orang lain, tapi hatinya lalai daripada Allah. Amalan yang dilakukan, sedekahnya Masya Allah nampak hebat, tapi hatinya lalai daripada Allah. Orang yang munafik seperti ini Allah kata tidak mengingati Allah, tetapi sedikit saja hatinya mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala dzikrullahi akbar, Allah kata, dan mengingati Allah itulah yang lebih agung, yang lebih utama. Mengingati Allah. Itu beberapa potong ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zikir atau ingat kepada Allah, yang disebut atau diukirkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini. Ada banyak lagi sebenarnya ayat Al-Quran yang Allah sebut tentang zikir dan fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan berzikir. Saya nak bacakan pula beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzakirullahi fil ghafilin kasyajarati fi wasatil hashim." Fi wasatil hashim. Orang yang mengingati Allah di kalangan orang-orang yang lalai seperti pokok yang berada di tengah-tengah Al-Hashim. Al-Hashim itu apa Ustaz? Al-Hashim, tengah kawasan pokok kering gontang, lapang. Orang yang mengingati Allah di kalangan orang yang lalai, pokok yang hijau yang dikelilingi oleh pokok yang kering gontang. Itulah bandingan orang-orang yang mengingati Allah dengan orang yang tidak mengingati Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, "Zakirullahu fil ghafilin kal muqatil bainal farrin." Orang yang mengingati Allah di kalangan orang-orang yang lalai adalah seperti orang yang berjuang di kalangan orang-orang yang lari daripada peperangan. Orang yang mengingati Allah sentiasa dianggapkan sebagai orang yang sentiasa berjuang, sedangkan orang-orang yang lalai daripada mengingati Allah dianggapkan sebagai orang yang lari daripada medan. Yaqulu Allah Azza wa Jalla, ini hadis qudsi, "Ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat syafatahu bi." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku sentiasa bersama dengan hamba-Ku selama mana dia mengingati aku dan bergerak
dua bibirnya mengingati aku. Allah sentiasa berada bersama dengan hamba-Nya yang hatinya sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda lagi, "Man ahabba an yurfa'a fi riyadil jannah falyukthir zikrallah azza wa jalla." Sesiapa yang menghendaki atau suka untuk diangkatkan ayurfa dan di kalangan taman-taman syurga nanti, maka banyakkanlah zikir mengingati Allah azza wa jalla. Ini hadis Nabi menggalakkan untuk kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya pada satu hari, ayyul a'mal afdal? Apakah amalan yang afdal? Soalan macam ini ada banyak. Nabi banyak hadis diriwayatkan. Nabi jawab dengan jawapan yang berbagai. Barangkali bergantung kepada latar belakang orang yang bertanya. Kalau orang yang bertanya ni kuat marah, dia kata amalan yang paling baik ialah menahan kemarahan. Kalau yang jenis orang yang lalai sembahyang, Nabi kata amalan yang paling baik ialah sembahyang dalam waktunya. Kalau orang dah sembahyang dalam waktunya molek elok dah, Nabi kata amalan yang paling baik ialah sembahyang di awal waktu. Kalau jenis orang yang suka derhaka pada mak bapak, Nabi akan jawab amalan yang paling baik ialah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dalam hadis ini ditanya juga, apakah amalan yang paling afdal? Nabi menjawab, antamuta wa lisanuka ratabun bi dzikrillah azza wa jalla. Amalan yang paling baik ialah kamu nanti mati dan lidahmu basah dengan menyebut Allah azza wa jalla. Lidah kalau sentiasa berzikir, menyebut Allah, dia basah. Kalau tak cik, cubalah tuan-tuan dia sebut Allah banyak-banyak. Di saat kematian pun sebut kalimah Allah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, lidah menjadi basah. Dan itu amalan yang paling baik, kata Nabi. Boleh mati dalam keadaan lidah basah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lagi, asbaha wa amsa wa lisanuka ratbun bi dzikrillah tusbihu wa tumsi wa laisa 'alaika khati'atun. Kamu berpagi-pagi dan berpetang-petang dan lidahmu basah mengingati Allah, dan kamu berpagi-pagi dan petang-petang, maka pada ketika itu kamu tidak akan diikuti ataupun tidak akan ada bersama kamu akan dosa. Orang yang ingat pada Allah pagi, ingat pada Allah petang, maka pagi dan petangnya tidak ada bersamanya akan dosa. Ada banyak lagi hadis-hadis yang seumpama ini, tuan-tuan. Kalau kita nak baca kata satu nanti panjang sangat. Ada satu lagi hadis ini, hadis yang panjang. Nabi SAW menyebutkan 7 golongan yang akan mendapat perlindungan arash. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Pada hari akhirat nanti ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan arash. Mereka ini seolah-olah menjadi golongan yang istimewa pada hari akhirat. VIP, VVIP kita kata. Di saat pada mahsyar nanti ada 7 golongan yang akan mendapat keistimewaan dan layanan istimewa daripada Allah. Salah satu daripada 7 golongan itu disebutkan rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Orang laki-laki atau seorang manusia yang semasa hidup di dunia ini mengingati Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Orang tak tahu. Dia berzikir mengingati Allah, fafadat aynahu, maka kedua matanya mengalir. Orang ini kalau ada pada hari akhirat nanti mendapat perlindungan atau kelayanan istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pernah
Bukan menangis depan orang. Kita kadang-kadang buat qiyamul lail, kadang sekali-sekali buat qiyamul lail nangis juga. Tapi tu di depan orang. Kan? Orang sebelah menangis, kita pun menangis. Kan? Kita pun imam baca menangis, sedap Pak Imam tu baca. Kalau pergi Mekah, imam baca menangis, sekarang kita pun sebab dada juga, menangis juga. Tapi kalau ikut kategori syarat hadis ini, mengingati Allah dalam keadaan khalian, sembunyi, orang lain tak tahu. Duduk di rumah siang-siang, pada atau malam-malam, orang lain semua sedang tidur, kita bangun, ambil air semayang sunat, duduk atas tikar sejadah, dan kita berzikir, akhirnya kita mengalirkan air mata. Kalau boleh lakukan itu, mudah-mudahan termasuk dalam salah satu dari 7 golongan yang akan diberi layanan istimewa pada hari akhirat nanti. Kemudian Abu Darda meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ala unabbiukum, maukah kamu aku beritahu bi khairi a'malikum wa azkaha, dengan sebaik-baik amalan dan sesuci-sucinya di kalangan pada Tuhanmu, dan setinggi-tinggi amalan dalam darjatnya, lebih baik, lebih hebat lagi daripada pemberian harta dan juga emas, dan lebih besar lagi pahalanya daripada kamu memotong leher musuh kamu dan leher kamu dipotong. Qalu, lalu sahabat-sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah, apa dia amalan itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, zikrullah azza wa jalla daiman, ingat kepada Allah azza wa jalla dalam setiap masa. Ingat pada Allah setiap masa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, wa qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdal ma u'tiya as-sa'ilin. Sesiapa yang menyibukkan, yang disibukkan dirinya dengan mengingati aku daripada permasalahan-masalahanku, akan kuberikan kepadanya sebaik-baik apa yang diminta oleh orang yang meminta. Orang yang banyak ingat kepada Allah, Allah ingat kepadanya, dan Allah akan berikan ganjaran kepadanya, kelebihan kepadanya, sebaik-baik ganjaran. Sebaik-baik ganjaran. Inilah beberapa ayat Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kehebatan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang mudah untuk dilakukan. Dalam satu hadis disebut apa? Kalimatani khafifatani, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda ar-rahman. Dua kalimah yang ringan pada lidah, berat pada timbangan, dan amat digemari dan disukai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimah, dua kalimah ini Nabi kata ringan pada lidah, berat dalam timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amat disukai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk kita buat. Di mana-mana pun boleh kita berzikir. Tak payah nanti pegang tasbih. Tak payah nanti duduk atas tikar sejadah. Di mana-mana pun kita boleh berzikir. Sebut kalimah ini. Ini sebab bagus juga kalau biasa pergi Mekah, Madinah, papan iklan yang biasa kita nampak, itulah subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Kemudian ditulis lagi depan sana subhanallah. Depan lagi Allahu akbar. Dia suruh kita berzikir. Sambil-sambil bawa kereta naik bas tengok subhanallah. Kita pun berzikir. Dia sebut lagi ingatlah Allah. Kita kena buat juga agaknya di sini. Papan-papan tanda terletak kat simpang-simpang. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Paling-paling kurang kalau tengok terdetik untuk kita membaca dia. Ataupun buat stiker tu, stiker yang Luk Sina tu tampal belakang kereta. Kan? Baca ayat-ayat tu, kadang-kadang orang yang belakang yang baca tu, sambil-sambil dia tengok tunggu-tunggu jam kan,
tengok ada subhanallahil azim, subhanallahil wahbi, subhanallahil azim belakang kereta kita, dia pun baca. Ataupun dia selawat pada Nabi, sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita ternampak, terbaca, ternampak, terbaca, akhirnya akan memujuk hati untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan budaya untuk kita banyak berzikir mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang saja, banyak berzikir mengingati Allah ni amalan yang senang untuk kita buat, ya. Hanya ingat kepada Allah, tetapi perlukan mujahadah yang sangat besar. Sambil bawa kereta kita boleh berzikir, sambil tunggu anak keluar pagar sekolah kita boleh berzikir, atas motor boleh berzikir, sambil berjalan boleh berzikir, naik bas pun boleh berzikir. Saya pernah sekali tuan-tuan pergi shopping, ni nak cerita sendiri, tak apalah cerita pengajaran kan. Shopping dekat Kuala Lumpur, beli barang, kemudian beraturnya panjang nak kaunter bayar. Tempat kaunter bayar tu beraturnya panjang. Saya belum sampai lagi tempat kaunter tu bawa bakul. Dari pucuk sana ada seorang makcik tua juga bawa bakul menuju tempat nak beratur. Saya nampak makcik tu nak datang, saya pun laju-laju berjalan. Biar saya depan daripada makcik tu, nak cepat, ya. Makcik tu sampai dengan saya, dia kata tak apa anak pergi dulu. Dia bagi saya dulu. Belakang pun boleh berzikir, dia kata. Sambil-sambil nak tunggu bayar kaunter tu pun dia kata boleh berzikir. Malu Allah kita jadi, kan? Betul juga katanya kan. Daripada duduk saya saja ada untuk orang, kan? Orang tu lambat, orang tu banyak barang nak beli. Hati kita tu, hati kita ni liar tuan-tuan, liar selia-liarnya. Kalau tak percaya biarlah sekejap, duduk sekejap, macam-macam. Oh dia pakai baju merah, oh ni pakai baju kuning, oh ni pakai baju hijau. Kenapa ni? Dia bercakap je hati kita ni, kan? Ustaz ni bila nak berhenti? Kan lambat lagi ni Ustaz ni. Dia bercakap je hati kita ni, bercakap tak berhenti. Itulah hati kita kan. Kalau boleh hati yang banyak bercakap ni, kita ikat dia dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah hatimu akan menjadi tenang? Hati kita tak tenang kalau kita ingat pada Allah. Kalau tuan-tuan tak percaya beza orang Islam dengan orang tak Islam tuan-tuan. Kalau berlaku musibah, mungkin berkat kita banyak bercakap, kita ulang-ulangkan sama-sama, kita ada hikmah di sebaliknya. Kan kita selalu sebut macam tu kan. Kalau ada aksiden berlaku kemalangan, kita kata ada hikmah di sebaliknya. Ataupun kita baca istirja'. Istirja' ni apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita sebut itu. Di saat kita ditimpa musibah, kita membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini pernah kita bincangkan dulu. Kalau boleh sambung sikit doa di belakang itu. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran kepadaku atas musibah yang menimpa aku dan gantikan kepadaku dengan yang lebih baik daripadanya. Ini doa maksud Nabi ajar pada Abu Salamah. Dan Ummu Salamah baca bila suaminya meninggal dunia. Suaminya meninggal dunia, Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah isterinya baca doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata, suami aku dah mati dah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran pada musibah yang menimpa aku dan gantikan aku dengan yang lebih baik daripadanya. Sahabat meninggal dunia, isterinya minta doa supaya ganti yang lebih baik daripadanya. Dia kata, siapa pula yang lebih baik daripada Abu Salamah ni? Akhirnya betul-betul tamat tempoh iddahnya beberapa ketika, yang datang meminang Ummu Salamah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, untuk jadikan sebagai isteri. Orang yang lebih baik daripada suami yang dulu, Abu Salamah. Ini boleh kita ajar kepada isteri kita nanti tuan-tuan. Ataupun kalau isteri kita meninggal dunia, kita baca doa ni, minta Allah ganti. Bukan hanya kematian, hilang kasut,
hilang kereta, hilang motor, ada musibah, sakit dan sebagainya, minta Allah beri ganjaran atas musibah yang menimpa. Kalau ini ada dalam hati kita dan kita berdoa kepada Allah, Allah gantikanlah yang lebih baik ya Allah, hati kita jadi tenang. Allah jadi tenang, hati kita menjadi tenang dengan ingat kepada Allah. Kan dulu semasa kejatuhan ataupun kehilangan MH370, bila dia interview orang Islam yang berada di Malaysia ni, hampir semualah bila ditanya apa pandangan waris-warisnya, dia kata dia redha, ini ketentuan daripada Allah. Itu orang beriman kan, dia redha. Pergi interview orang yang ditimpa musibah banjir di Kelantan, bukan sedikit tuan-tuan, bukan zakat kereta, bukan zakat duit, habis satu rumah hanyut. Tapi dia kata dia redha, ini ketentuan Allah. Tanyalah kawan-kawan kita yang pernah pergi berziarah ke Kelantan waktu musibah banjir, kebanyakannya mereka redha. Ini sikit je ni, Allah nak ambil balik hak dia, kan? Sebab ada Allah dalam hati, beriman kepada Allah. Dalam peristiwa yang sama, MH370, dia interview orang yang berada di Beijing, di negeri China. Subhanallah, kan? Yang melompat-melompat, yang mengamuk-mengamuk, yang empat pintu, marah sebab tak puas hati cara pentadbiran, tak puas hati, marah. Itu belum pergi Afrika lagi. Kalau Afrika tu ambil tanah, sampai kepala pun ada, nak marah, kan? Duduk atas lantai tu, atas tanah dia ambil debu. Kasih orang Malaysia yang kawan Malaysia lah, orang yang beriman lah, belum sampai tahap tu lagi. Sebab percaya kepada ketentuan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ingat pada Allah tenang. Tapi orang yang tak ingat pada Allah, kelang kabut hatinya. Dia tak ingat kepada Tuhan, ketentuan Allah. Tapi nak sampai ke tahap itu, kena banyak menyebut nama Allah, zikir pada Allah. Dan ada beberapa asar. Tadi kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi, beberapa hadis Nabi. Ini juga asar yang disandarkan kepada para sahabat dan juga para ulama tabi'in. Faqad qala al-Fudail, balaghana anna Allah azza wa jalla qala, ya 'abdi udhkurni ba'da as-subhi sa'atan wa ba'da al-'asri sa'atan akfika ma bainahuma. Al-Fudail meriwayatkan, katanya Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kami suatu ungkapan yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, mungkin diriwayatkan daripada hadis tapi tak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wahai hamba-Ku, ingatlah aku selepas subuh. Ingatlah aku selepas subuh satu ketika, satu saat, satu ketika, dan selepas asar suatu tempoh masa. Akan kucukupkan bagimu di antara keduanya. Orang yang ingat pada Allah lepas sembahyang subuh, dan orang yang ingat kepada Allah selepas sembahyang asar, ada zikir-zikir yang dilaksanakan lepas sembahyang subuh dan zikir pada Allah selepas sembahyang asar. Allah kata Allah akan cukupkan di antara keduanya, antara subuh dengan asar. Allah cukupkan keperluan-keperluan kita. Sama juga dengan hari Jumaat ni tuan-tuan. Allah seru kita supaya datang pada hari Jumaat, pergi ke masjid-masjid Allah untuk tunaikan sembahyang Jumaat. Tunaikan sembahyang Jumaat. Dan selepas sembahyang Jumaat, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Lepas menunaikan sembahyang, Allah kata lepas sembahyang Jumaat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Ada ulama bertebaran itu untuk mencari rezeki Allah lagi dan banyak mengingati Allah selepas itu. Ada ulama sebut dalam tafsir Ibnu Katsir, selepas sembahyang Jumaat dia akan berdiri di pintu masjid. Sebelum keluar dari pintu masjid, dia menandatangan dan berdoa. Dia kata, ya Allah,
aku telah pun menyahut panggilanmu. Sebab ayat sembahyang Jumaat dalam Quran menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah fi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, apabila diseru kepada kamu untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu menunaikan sembahyang. Bila dilaungkan azan, Allah perintahkan supaya segera menunaikan sembahyang dan tinggalkan jual beli. Kemudian selepas tunaikan sembahyang, bertiapalah kamu di muka bumi. Jadi ulama ni selepas menunaikan sembahyang Jumaat, sebelum keluar daripada masjid, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, aku telah pun menyahut panggilanmu dan menunaikan kewajipanku sebagaimana yang kau perintahkan kepadaku sembahyang Jumaat. Maka berilah kepadaku kelebihan rezeki selepas daripada ini. Jadi kita boleh berdoa doa yang sama tuan-tuan. Lepas sembahyang Jumaat, sebelum keluar nanti, kita kata pada Allah, ya Allah, aku telah menyahut panggilanmu dan menunaikan kewajipanku sebagaimana yang kau perintahkan. Maka berilah kepadaku rezeki. Sebab ada ulama mengatakan, sesiapa yang berniaga selepas sembahyang Jumaat, disebut dalam kitab Tafsir Ibn Katsir, Allah akan lipat gandakan 70 kali ganda. Kalau untungnya banyak, sebutkan dalam kitab itu, dengan syarat dalam masa yang sama banyak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selepas ayat Quran, hadis dan juga beberapa athar berkenaan dengan zikir, kita nak masuk bab fadilat majlis-majlis zikir. Nah, ini yang jadi isu sekarang ni kan, isu orang berzikir menari, isu berzikir kuat suara selawat dan sebagainya. Jadi kita jadi bimbang pula. Bukan bimbang pada orang yang buat, yang melakukan itu satu hal. Bimbang pada orang yang komen. Yang komen tu, komen dalam Facebook dan sebagainya, komennya kadang-kadang di luar daripada ada adab dan juga batas. Perlu kita sedar tuan-tuan dan puan sekalian, dalam apa? Pertama sekali perlu kita sedar bahawa kita ni bukan qadhi, bukan hakim. Rata-rata kita ni jangan bertindak sebagai hakim. Hakim kerjanya menentukan ni betul, ni salah, ni betul, ni salah, ni betul, ni salah. Kita jangan bertindak sebagai hakim. Imam Hasan Al-Banna mengatakan, nahnu du'at la qudat. Kita ni pendakwah, bukan hakim. So, jangan bertindak sebagai hakim, mengatakan oh, ini betul, ni salah, ni betul, ni salah, ni betul, ni salah. Tetapi bertindaklah sebagai seorang pendakwah. Kalau salah kita betulkan, kalau tak betul kita berbetulkan. Sedangkan sebelum ni kita tak pernah dakwah pun, tiba-tiba kita hukum. Jadilah seorang pendakwah, jangan jadi seorang hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, apatah lagi kalau kita tidak mempunyai ilmu, jangan mudah kita menetapkan fatwa. Tengok aja, ini rasa-rasa macam salah ni, dan orang lain pun sambung, akhirnya jadi panjang. Kalau tak ada ilmu, kita jangan mengeluarkan fatwa. Apatah lagi kalau kita jumpa hanya satu hadis. Ini banyak orang buat silap tuan-tuan. Dia baca satu hadis, baca dua hadis, dan dia keluarkan hukum berdasarkan hadis itu. Sedangkan dalam bab ini ada berpuluh-puluh hadis lagi yang dia tak baca, yang kalau dia baca semua hadis itu, mungkin dia akan mengeluarkan satu pandangan yang berbeza. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah Nabi, dia bawa contoh isbalul izar, pakai baju atau pakai baju jubah atau seluar yang labuh sampai tutup buku lali. Nabi pernah melarang sahabat pakai pakaian labuh-labuh sampai tutup buku lali. Itu satu hadis. Isbalul izar, melabuhkan pakaian sampai tutup buku lali. Nabi pernah larang sahabat daripada memakai pakaian yang labuh. Tapi jangan baca satu hadis tu
terus ketika hukum, tengok orang pakai baju labu aja, ini tak ikut sudah. Ini salah. Nabi jangan macam tu. Sebab dalam bab ini Yusuf Al-Qaradawi kata ada banyak lagi hadis-hadis lain, tajuknya sama, isunya sama, yang kalau dikumpul-kumpulkan kita akan dapat satu kefahaman yang berbeza. Contoh, dalam bab ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia pernah mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya pakaian ni labuh." Nabi kata, "Engkau tak ada sifat ini. Engkau tak ada sifat itu." Jadi Nabi seolah membenarkan Abu Bakar pakaian begitu. Dalam bab lain, satu ketika Rasulullah SAW bersegera untuk menunaikan sembahyang gerhana. Anda tak ingat gerhana bulan atau gerhana matahari? Nabi bersegera untuk menunaikan sembahyang dan mengheret pakaiannya. Digambarkan pakaian Nabi juga satu ketika pernah keadaan begitu, labuh. Bila dikumpulkan, banyak lagi hadis-hadis berkaitan. Oh, rupa-rupanya yang Nabi larang bukan pakaian itu, tetapi yang Nabi larang ialah sifat orang yang memakai pakaian. Rupa-rupanya pada zaman itu, orang yang berpakaian labu ini lambang kepada sifat sombong pada si pemakai. Nak tunjuk bahawa dia ni banyak duit, hebat, maka pakaiannya labu-labu. Nabi larang sifat itu. Jadi agama ni perlu dipaham begitu. Contoh yang lain kalau kita melihat, tuan-tuan, situ begini, tak apalah, melihat satu signboard misalnya, orang tanam pokok-pokok kapet, rumput kapet, pokok mahal tu, biasa lepas tanam dia tak bagi orang pijak kan? Dia akan letak signboard, "Don't step on grass," dilarang pijak rumput. Apa tujuan papan tanda tu? Tujuan dia supaya orang jangan pijak. Kalau orang tak faham, dia kata pijak dilarang, parking kereta boleh kot, parking motor boleh kot. Walaupun yang ditulis tu hanya dilarang pijak, tapi sebenarnya yang dilarang ialah semua perkara yang boleh merosakkan rumput tu dilarang. Kan? Betul kan? Agama juga kena difaham begitu. Maqasid dipanggil tujuan, maqasid syariah. Kalau ada ayat Quran mengatakan wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kamu berkata kepada kedua ibu bapamu dengan perkataan oh. Janganlah kau herdik mereka. Janganlah kau herdik mereka, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Jangan pula kita kata yang Al-Quran larang sebut oh, tapi Nabi Al-Quran tak larang pun menampar. Agaknya tampar boleh, yang dilarang oh. Salah kalau faham macam tu. Kalau perkataan oh pun tak boleh, maksudnya pukul lagi tak boleh, tampar lagi tak boleh, terajang lagi tak boleh. Takkan nak sebut semua. Jadi orang yang memahami agama ni kena dilihat begitu. Sama lah juga dengan majlis-majlis ataupun isu-isu, apa-apa isu lah yang bangkit, jangan mudah kita keluarkan pandangan. Kalau hanya baca satu hadis, satu ayat Quran, terus kita berpegang dan keluarkan fatwa dan pandangan. Perlu kita naikkan juga hadis-hadis yang lain, ayat-ayat Quran yang lain, pandangan-pandangan para ulama, dan akhirnya barulah dibuat satu kesimpulan yang lebih tepat. Saya sebutkan kebimbangan. Sebahagian daripada kita yang sangat mudah mengeluarkan pandangan tanpa usul periksa, tanpa ilmu yang jelas, tanpa ada asal usul yang kuat. Jadi mudah-mudahan kita membaca kitab ini, dan itu baca dan juga uraikan sedikit untuk kita memahami kedudukan zikir dan juga majlis zikir dalam Islam. Apa kedudukannya? Boleh ke tak boleh? Sah ke tak sah? Bid'ah ke tak bid'ah? Jadi insyaAllah kita akan sampai pada itu bila masih sampai nanti. Sekarang kita pergi kepada dulu. Tak boleh kita terus melompat kepada natijah, pada kesan hukum, sedangkan kita tahu apa yang berlaku dan tahu latar belakang berkaitan dengan sekarang. Wallahu a'lam. Ada kesempatan insyaAllah kita sambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah beri kerahmatan dan kebaikan kepada